Ya, Assalamualaikum dan selamat malam. Kita buat kelas malam ni online. Jadi ini merupakan kelas online bahagian ketiga lah sebenarnya. Kita dah buat. Okay, kita boleh mula kita sambung pada soalan nombor 14. Baik, soalan nombor 14 ni kita tengok semua dah ready rasanya dah ready Okay, jangan tidur kalau ada apa-apa soalan boleh tanya directly kat sini atau nak message pun boleh. Okay, kita sama-sama bincang lah. Kita kira gunakan kereta sama-sama Okay, nombor 14 ni merupakan soalan pembezaan 14A ni diberi bahawa X sama dengan T kuasa 2 tambah 3 dan dy dt sama dengan 14T kuasa 3. Cari dx dt. Okay, so cari dx dt. Maka X T kuasa 2 tambah 3 dan dy dt sama dengan 14T kuasa 3. Okay, so apakah dx dt? Dx dt kalau daripada X kita di sini kita ambil yang ini So soalan 14A ni. Okay, sekejap So untuk 14A ni X kita sama dengan T kuasa 2 tambah 3. Okay. T kuasa 2 tambah 3. So jadi dx dt. Okay, ingat lagi tak macam mana buat pembezaan? Okay, kuasa 2 ni. Okay, kuasa 2 kita ni. Okay, kita bawa ke depan. Jadi 2T. Lepas tu kita tolak 1. Okay, kalau nombor 3 ni. Okay, biarkan. Kosong. Okay, so tambah kosong. Okay, so tak perlu tulis tambah kosong. Okay, this one dx dt. Kemudian soalan nombor B. Cari dy dx. Okay, petua rantai dy dx ni. Kalau ikutkan dia punya petua rantai dia. Kalau kita melibatkan T sekali dia akan jadi seperti inilah. Dy dt darab dengan dt dx. Okay, ini petua rantai Okay, so ini dah dikatakan sebagai petua rantai. Okay. Okay, so ini petua rantai. Jadi daripada soalan kita dy dt ni, dy dt yang kita ada di sini dah ada dalam soalan mana jadi? Ni 14T kuasa 3. Okay, tulis 14T kuasa 3. Okay, so kita tulis kat sini sebagai 14T kuasa 3 darab dt dx. Okay, yang ini, tapi ini dx dt so mana kita terbalikkan 1/2T. Okay, 1/2T. Okay, so di sini dalam bentuk T lagi sebab kita kena kecilkan lagi 14, 7 T dengan kuasa 2. Okay, so dia akan jadi 7T kuasa 2. Okay, ini kita punya dy dx. Jangan habis kat sini sebab kita kena tukar T ni sebab kita punya soalan ni dalam bentuk dy terhadap x. So T ni kena tukar. T yang kita ada kat soalan ni kena tukar dengan apa Okay, so T kita ni yang kita ada di sini ialah kita ambil yang kat sini nampak tak kat sini? Yang kat sini yang kita ada X daripada awal soalan tadi. X sama dengan T kuasa 2 tambah 3. Okay, kita ambil kat situ X sama dengan T kuasa 2 tambah 3. T kuasa 2 tu ialah X tolak 3 sama dengan T kuasa 2. Okay, so T kuasa 2 ni kita tukar kat sini X tolak 3. Tukar kat situ. So dia akan jadi lebih kurang 7 T kuasa 2 keseluruhan ni. Maksud saya ni T kuasa 2. Maksudnya T kuasa 2 semua ni. Ni T kuasa 2. Okay, so jadi tukarkan kepada X tolak 3. X tolak 3 dan dia akan dapat 7X tolak 21. Ni baru jawapan betul. Dy dx. Okay, T tu kena tukar. Okay, faham tak sekarang ni? Okay, ada apa-apa soalan?
Tak ada Okay, ramai yang dah masuk. Okay, siapa yang dah baru masuk tu boleh isi link kehadiran Okay, link kehadiran tu dah isi. Okay, soalan nombor 14. Ini baru soalan nombor apa ni? Kita baru buat soalan 14. Okay, 14B Baik, soalan seterusnya. Kita tengok soalan nombor B pula. Baik, ini soalan pembezaan juga. Farah ingin menghasilkan sebuah silinder yang terbuka pada kedua-dua hujung dengan menggunakan sekeping aluminium yang berbentuk segi empat tepat dengan perimeter 18 lah Cari panjang dan lebar dalam sentimeter kepingan aluminium itu supaya isi padu silinder itu adalah maksimum. Okey, faham tak soalan ni? Okey, maksudnya kita nak buat daripada sekeping, ni soalan B. Okey, daripada sekeping baik, tak boleh pula. Boleh. Tahu kenapa? Guys. Hilang pula. Okey, sekejap Jangan guys. Itu yang rosak dia tu. Cuba tutup cover lepas buka balik. Okey, sekejap Macam ada something wrong pula. Dia punya laptop ni. Boleh? Okey, dah boleh. Okey. So, sorry ada terkendala sikit. Sekeping kita bayangkan macam ni lah Jangan guys. Okay, so perimeter 18 cm tapi kita buat masa ni kita tak tahu berapa dia punya Okay. Kita anggap macam ni dulu lah. Okay. So kita tahu side dia tu berapa panjang. Okay, berapa panjang. Buat masa ni kita kena anggap dia sebagai X. Okay, panjang ini X. Okay, dan panjang ni X. Betul, kita ada panjang ini Y juga Okay, so kita boleh anggap dia dengan perimeter. Jumlahkan semua ni ialah X tambah Y tambah X tambah Y Semua ni adalah 18. Okay, so 18 dia kata 18 perimeter sentimeter. Maka kalau kita pemudahkan 2X tambah 2Y sama dengan 18. Okay, boleh kecilkan lagi X Y ini perimeter dulu 9 So ini kita tengokkan segi perimeter dulu. Okay, so sekeping aluminium ini dia akan dibentukkan menjadi satu silinder lah kan. So awak bayangkan dia akan jadi satu bentuk silinder. Okay, seperti inilah kalau kita lipatkan, kita gulungkan dia. Okay, so lebih kurang macam ni Okay, dia akan jadi satu bentuk silinder lah. Di mana panjang dia Y. Okay, circumference dia lilitannya panjangnya adalah X lah. Sebab kalau kita gulungkan dia tu menjadi satu silinder. Okay, so panjang dari sini dia akan jadi satu bulatan lah. Awak bayangkan lah. Baik, itu lilitan X ni sebagai lilitan. Okay, so soalan dia cari panjang dan lebar dalam sentimeter kepingan aluminium itu supaya isi padu silinder itu adalah maksimum. Alright. So apakah rumus isi padu? Okay, rumus isi padu ialah, siapa ingat lagi? I isi padu kita buat I sebagai isi padu sama dengan pi jari kuasa 2 tinggi Okay. Itu dia lah buat masa ni. Okay, buat masa ni kita kena tahu apakah jejari dia. Kalau ikut kat sini, jejari dia oleh kerana dia punya bulatan tu, lilitan itu ialah X, keseluruhannya adalah X.
Apakah rumus lilitan? Siapa ingat rumus lilitan? Rumus lilitan ialah tak silap cikgu 2 pi j. Cikgu dah ingat lupa. X tu sama dengan 2 pi j. Okay. Kemudian cikgu pindahkan 2 pi kepada X. Jadi 2 pi di sinilah jari. Okay, yang ini kita akan tukar kat jari kita nanti. J kuasa 2. Okay, tinggi ni ialah Y. Tinggi tu adalah Y kita nanti. Okay, so keseluruhannya kita akan tukarkan I kita, isi padu kita kepada ini dia. Isi padu sama dengan pi jari kita akan jadi kepada X per 2 pi mengikut lilitan formula tadi kuasa 2 dan T kita sama dengan Y. Okay, ni T kita. Kita sama dengan Y. Okay, nampak tak buat masa ni? Okay, ni isi padu. Kita tukar dulu semua bentuk J dengan T tadi dalam bentuk XY dulu. Okay, tapi kalau boleh jangan banyak sangat boleh ubah X dengan Y ni. Y ni cikgu nak tukar. Nak tukar dengan apa Awak ingat tak tadi? Yang ini. Yang ini tadi. Yang kita dapat daripada X tambah Y tadi. Sama dengan 9 tadi. Kita nak tukar kepada apa X tambah Y. Kita tukar kepada Y sama dengan 9 tolak X. Okay, 9 tolak X. Tukar kat sini. Nanti Y kita. Okay. So, tukar lagi supaya semua tu dalam bentuk pemboleh ubah X. Okay, so pi dengan X per 2 pi kuasa 2. Y tu kita ganti dengan 9 tolak X. Okay. Right. So, inilah isi padu formula yang kita tukar kepada bentuk X. Baik. So, seterusnya kita cuba pemudahkan lagi. Setakat mana kita mampu pemudahkan. Contohnya kuasa 2 ni akan jadi X kuasa 2 4 pi kuasa 2 okay, 9 tolak X. Kita pemudahkan lagi lah. Alright. So isi padu kita ni kita pemudahkan lagi dengan potongan seperti ini. Kita akan dapat X kuasa 2 bahagi 4 pi. Okay. Alright. And then darab dengan 9 tolak X lah. Okay. Baik. Isi padu kita ni kita kembangkan dengan X kuasa 2 ni. Kita akan dapat lebih kurang 9 X kuasa 2 bahagi 4 pi tolak X kuasa 3 bahagi 4 pi. Lebih kurang lah. Okay. Alright. Okay lah, betul lah. Rasanya betul juga. Tak ada apa-apa masalah Okay, sekejap Ada apa masalah tak? Cuba tengok. 4 pi kuasa 2. Tak ada Kita tengok balik. Kita dah kembangkan. Alright. Okay. Sekejap 4 pi j kuasa 2 betul. 9 tolak X 4 pi. Okay, rasanya tak ada kot. Rasanya tak ada lah. Alright, next step ialah I kita ni sekarang ni. Okay, I kita ni sekarang kita buat pembezaan di terhadap X. Okay, di terhadap X. So ini akan jadi 18X bagi 4 pi tolak 3X bagi 4 pi kuasa 2 lah. Okay, so kecilkan lagi kalau boleh. So 18X dia akan jadi 489X 2 pi tolak 3X kuasa 2 bahagi 4 pi. Okay, ini adalah di dx. Okay. Kemudian dia minta kalau silinder itu adalah maksimum. Okay. Kalau maksimum atau minimum soalan ni keluar. Okay. Just in case keyword dia keluar. Dia dx tu mesti samakan dengan kosong. Sama kosong supaya kita dapat nilai maksimum X dia apa. Contohnya yang ini. Kita dapatkan dia kosong dulu.
and then 9x bagi 2 pi tolak 3x kuasa 2 bagi 4 pi lah. Okey, samakan pembawah sebab pembawah di sini 2 pi, sini 4 pi. Darab 2 darab 2 menjadi 18x 2 pi. Okey, tolak sepatutnya tak payahlah kita tukar tadi sepatutnya. Okey, so 4 pi tolak 3x kuasa 2 bagi 4 pi lah. Sama kosong. Okey, kita cuba cari nilai x. Cari nilai x. Okey, pembawah dah sama. Maka kita boleh hubungkan mereka pembawah yang sama. Bagi 4 pi. Okay. And then 4 pi ni kita pindah sebelah kosong. Jadi kosong. Tinggallah ni 18x tolak 3x kuasa 2. Okay. So kita boleh buat pemfaktoran. Pemfaktorannya ialah 6. Ini jadi 6 pula. Betul lah? Ya. 6. Okay. 6x. Kita boleh keluarkan 6x. Jadi ini jadi 3 saja tolak x. Okay. Kita keluarkan. Betul tak? Oh salah ni. Salah ni. Kita keluarkan 3x. Baru betul. Kita keluarkan 3x. Okay. So 3x. So ni akan jadi 6 tolak x lah. Okay. So pemfaktoran ini kita akan lakukan pengasingan seperti ini. 3x sama dengan kosong. So x sama dengan kosong. So ini tak boleh guna. Yang kita boleh guna 6 tolak x sama dengan kosong. So maka x itu adalah 6. Okey, ingat lagi tak? Ingat lagi tak yang kita punya ni? Ini x dia 6. X dia sama dengan 6. Okey, x sama dengan 6. Okey, apakah y? Siapa tahu y? Apakah nilai y? Kalau x dia 6, kita ambil rumus ni yang awal tadi. Ni y 9 tolak x. Ambil y 9 tolak x. So dapatkanlah dia punya y dia. So y dia ialah 9 tolak 6. So y dia adalah 3. Okey. So oleh itu x 6, y dia adalah 3. Lebih kurang lah. Okey. So betul tak? Perimeter 18. Betul 6 tambah 3, 9 tambah 6, 15 tambah 3, 18. Perimeter dia 18. Okay, so betul lah tu. So perimeter 18. Sama lah. Okay, so ada apa soalan untuk soalan ini? Setakat ni lah. Maaf ada gangguan bunyi pula kat belakang tu. Okay, so setakat ni okey tak? Okay, kalau tak faham tanya cikgu. Setakat ni. Okay. Berapa orang dah masuk dah? Tengok sekejap. Ada yang tak boleh masuk ke? Boleh Udeshan baru join. Okay, macam mana pun kita akan tengok lagi soalan. Soalan nombor 15 pula Soalan 15 Kita tengok soalan 15. Okay, soalan 15 dan kertas 1 Baik. Diberi AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Terbitkan rumus kuadratik dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, so menggunakan penyempurnaan kuasa 2 ini tak awak mesti ingat lagi teknik penyempurnaan kuasa 2 ni macam mana Okey, so yang cara lama tu, cara tradisional. Okey, itu 15. Kita lihat AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey. Okey, untuk penyempurnaan kuasa 2 ni, okey. Penyempurnaan kuasa 2 ni kita kena lakukan ni AX kuasa 2 tambah BX tambah, okay, cikgu highlightkan warna, okay, warna orange mesti ada formula ni B bahagi 2A kuasa 2 tolak B bahagi 2A kuasa 2. Okay, so ini cara tradisional. Yang itu cikgu ada gunakan kaedah formula. Okay, so sebenarnya daripada formula tu cikgu dapat daripada sini juga actually-nya Maka
ini yang kena letak dulu B kuasa 2A. Ini kaedah penyempurnaan kuasa 2. Baik, so yang bahagian ini, yang bahagian ini, cikgu highlightkan yang ni, bulat ni. So yang bahagian ini terus akan jadi kepada cikgu lupa satu perkara. Cikgu tertinggal satu benda. Sorry guys. Ni jangan taruh dulu. Ni jangan taruh dulu. Maksud cikgu, kita kena buat yang ini dulu. Cikgu terlupa satu benda. Iaitu kita kena hilangkan A ni. Kena hilangkan A ni dengan semua bahagikan dengan A. So kalau kita bagi semua dengan A, semua ini kita kena bahagikan dengan A. Okay? Supaya nanti A kepada X kuasa 2 tu hilang. Tetapi bahagian B bahagi A ni ada tapi dia bahagilah. Okay. Ini dia. Kita buat pembahagian bahagi dengan A dulu. Bahagikan dengan A dulu. Okay. So the next step apa kita buat ialah kita buat penyempurnaan kuasa 2 dari sini dAx tapi dengan keadaan sorry. Okay, dengan keadaan tambah B, ini kena buat. Okay, B bahagi 2A, okay, kuasa 2, baru betul. Tolak B bahagi 2A, okay, kuasa 2. And then tambah C sama dengan kosong. Ini kena buat. Baik. Okay, now kemudian yang bahagian ini, saya highlightkan warna hijau ni. Yang bahagian ini, okay, terus kepada X tambah B bahagi 2A jadikan kuasa 2 lah. Okay, B bagi 2A jadikan kuasa 2. Okay, cuma yang belakang ni kita samakan, kita pindah pindahkan yang B bahagi 2A kuasa 2 tolak C. Kita pindahkan yang ini semua ke sana lah. Kita pindahkan. Okay, supaya nampak seperti inilah. Okay. Alright, so B kuasa 2. Kita pemudahkan lagi. Okay, so ini akan jadi X tambah B bahagi 2A kuasa 2. Okay, sebelah sini akan jadi B kuasa 2, kuasakan 2 kan? 4A kuasa 2 tolak C lah. Okay. Alright, kemudian kita samakan pembawah iaitu 4A kuasa 2 tolak C bahagi 4A kuasa 2. Okey, ini pun kena darab dengan 4A kuasa 2. Samakan pembawah. Perlu ke 4A kuasa 2? Perlu kot. Oh, kita dah silap sesuatu benda ni. C bahagi A ni. Sebenarnya ini C bahagi A. Okey, C bahagi A. Ini C bahagi A. So, kita akan dapat C bahagi A. So, atas ni cuma 4A lah. Darab 4A. Okay, sorry. So, yang ini kita pemudahkan lagi. Dia akan jadi B kuasa 2 tolak 4AC. Bawah ni akan jadi 4A kuasa 2. Okay, semua ini sama dengan X tambah B bahagi 2A kuasa 2. Alright. Seterusnya, kuasa 2 ni pindah sebelah sana akan jadi punca. X tambah B bahagi 2A sama dengan punca B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 4A kuasa 2. Setakat ni Alright. Okay. Sambil-sambil tu tulis jugalah kalau nak. Okay. Kemudian bila dipuncakan, pembawah tu dah dipuncakan 4 jadi 2. Ini tak boleh buat apa-apa. Tapi pembawah tu boleh jadi 2A lah. Okay. So bila punca ni mesti ada tambah tolak X sama dengan B bahagi 2A lah. Okay. Kemudian B ini semua pindah sebelah sana. Okay, kita pindahkan sebelah sana. Sebelah kanan. Kita akan dapat X sama dengan tolak B bahagi 2A tambah tolak punca B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Okay. So pembawah sama ni kita boleh satukan sampai kita dapat satu formula yang kita kenali sebagai ni formula kalau kita tak boleh nak buat pemfaktoran, kita dapat formula ini.
Okey, ini dia 2A. Okey, pembawah tu kita satukan lah. Pembawah ni kita satukan jadi satulah. 2A. So, kenal tak formula ni? Kenal So, X sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Okay, so guys. Tengoklah macam mana cikgu buat. Nanti bila video cikgu dah masuk dalam YouTube, boleh tengok balik lah. Okay, so untuk soalan nombor A dah selesai. Sebab dia kata terbitkan rumus kuadratik dan ini yang dikatakan sebagai rumus kuadratik. Okay, rumus yang kuadratik. Selain pemfaktoran, kita boleh gunakan rumus ini rumus kuadratik nama dia ialah rumus kuadratik Okey, seterusnya apa dia nak? Dengan menggunakan rumus kuadratik yang kita terbitkan dalam 15A, tentukan punca-punca bagi persamaan X kuasa 2 tolak 4X tambah 5. Okey, so soalan B ni diberi soalan B diberi X kuasa 2 tolak 4X, X kuasa 2 tolak 4X tambah 5 sama dengan kosong. Okey, apa nilai A dia? A dia apa nilai dia? A dia nilai dia 1, B dia ialah negatif 4 dan C tu ialah 5. Betul Okey? Betul C dia adalah 5. Maka kita masukkan dalam formula ni. Okay, masukkan dalam formula yang kita baru bentukkan tadi. Okay, iaitu X sama dengan apa? Bila kita masukkan dalam formula tu, X sama dengan negatif B. Hati-hati. Kalau negatif B, B tadi negatif 4. Okay, buat macam ni dulu. Hati-hati. Tambah tolak B kuasa 2. Negatif 4 kuasa 2. Tolak 4A. A dia 1. C dia 5. Okay. Bahagi 2A. A dia adalah negatif. Bukan negatif. A dia adalah 1 lah. Betul lah. A dia adalah 1. Tulis Alright. So, kita pemudahkan. Okay, negatif dengan negatif jadi positif. 4 tambah tolak 16 tolak 20 lah bahagi 2 darab 1. 2 darab 1 sama dengan 2 lah. Okay. Okay, apakah 4 tambah tolak ni? Kita akan dapat sini negatif 4 Okay, so negatif 4. Okay, kalau kita puncakan negatif 4 dapat apa? Cuba tekan kalkulator. Kalau kita puncakan negatif 4. Ada jawapan tak? Siapa boleh tekan kalkulator? Ada? Siapa boleh tekan kalkulator? Apakah punca negatif 4? Punca negatif 4 dapat apa? Math error cikgu. Okay, math error. So tak boleh So kalau kes macam ini, dia dah beritahu dia dah beritahu kat sini yang clue kita ambil negatif 1 punca ni, jadikan dia kepada I. Ini pada soalan lah. Okay. Ambil negatif punca 1 ni. Okay. Punca negatif 1 jadikan dia dalam bentuk I. Ini namanya nombor khayalan. Nombor khayalan ni kita boleh buat macam ni Tengok apa cikgu buat. 4 tambah tolak. Kita boleh jadikan ini 4 darab negatif 1. Okay. 4 darab negatif 1 bahagi 2. Betul kan? 4 darab negatif 1 sama negatif 4 lah. Okay. Bermakna kita akan dapat 4 tambah tolak. Punca 4 darab dengan punca negatif 1. Kita boleh pisahkan mereka seperti ini dululah. Okay. So apakah punca 4? 2. Okay, so 4 tambah tolak 2. Alright, yang tadi dia beritahu yang ini yang punca negatif 1 ni sama dengan apa tadi? I. Jadikan dia dalam bentuk I. Okay. So jadikan dia I. Okay, titik I bahagi 2. Okay.
So maknanya kalau ada tambah tolak ni, kita boleh pecahkan kepada dua bahagian. 4 tambah 2I bagi 2 dan satu lagi 4 tolak 2I bahagi 2. Oleh itu X kita, ini nilai X kita dah bentuk I. Okay. Kita boleh kecilkan lagi dengan bahagi semua dengan 2 menjadi 2 tambah I dan satu lagi X sama dengan 2 tolak 2 betul lah, 2 tolak I. Kita dah bagi semua dengan 2 senang kita lah. Okey, 2 tolak I. Okey, inilah jawapannya dalam bentuk I ni namanya apa tadi? Nombor khayalan. I ni ialah nombor khayalan. Seperti mana kita telah diberikan persoalan. Okey, so ini soalan nombor 15. Selesai. Baik, so ada apa-apa soalan? Kita boleh teruskan untuk kertas 2. Okey, so ini jawapannya untuk soalan nombor 15B. Alright. So ada apa-apa soalan? Tak ada Okey, jangan lupa isi link kehadiran. Just ingatkan sekali lagi. Ini bukti kamu ada masuk kelas cikgu. Alright, so jadi kita boleh move on to kertas 2 yang hari tu. Kertas 2 ada tak bersama? Kertas 2. Okey, bolehlah buat contingan-contingan dalam kertas 2 tersebut. Okey, so kita teruskan. Kertas 2, set B Okey, so set B. Leave ni dulu. Baik, untuk set B trial kertas 2 ni kita gunakan ni tahun lepas punya, tahun 2022. Okey, so bahagian A ni kena jawab semua Bahagian A ni ada lebih kurang 8 soalan. Kita jawab semua. Kita tengok satu persatu Okey, untuk section A jawab semua 50 markah ni. Soalan nombor 1 ni adalah soalan vektor Darjah 1 menunjukkan sebuah segitiga PQR. T ialah titik tengah. Okey. T mana? T di sini titik tengah. Okey, good. Dan apa lagi soalan dia? Okey, diberi bahawa koordinat P adalah 2, -1, PQ 43 dan TR adalah 52. Tunjukkan koordinat bagi titik Q ialah 62. Okey, macam mana kita nak tunjukkan Q tu ialah 62? Senang je. Baik. P sekarang 2 - 1. Okay, so kat sini Baik, untuk soalan nombor 1 ni kita buat soalan 1A 1A 1 P tadi ialah apa ni? 2 - 1 2 - 1. Okey, kalau ikutkan vektor, dia mesti melalui titik asalan OP. Titik asalan OP, vektor dia ialah 2I, gunakan 2I tolak J. Okay, satu tu jadikan tolak J lah. Okay, kalau OP Baik, so ini vektor OP. Titik P 2 - 1. OP 2I tolak J. Jadi kita gunakan PQ pula. PQ ni kalau kita bentuk dalam ini kolom vektor. Kalau kita bentukkan dalam IJ vektor macam mana? Okey. So kalau PQ, cikgu lebih senang gunakan IJ iaitu PQ ialah 43. Kalau dalam vektor IJ dia adalah 4I tambah 3J. Okey. 4I tambah 3J. Baik. PQ sama dengan PO tambah OQ. Ingat lagi tak? Okey, iaitu 4I tambah 3J. Okey. Kenapa PO tambah OQ? Ini vektor yang cikgu terangkan dulu. Ingat tak dulu? Kalau diberi titik P, lepas tu sini ada titik Q. Contoh Baik, apakah daripada O titik PQ? Apakah vektor PQ? Okey, vektor PQ dia mesti PO tambah OQ. Itu jalan jauh dia lah. Kenapa dia?
Sebab tu dia PO tambah OQ mengikut hukum segitiga inilah. Itu sebab kenapa PO tambah OQ dari PQ dia mesti melalui asalan dulu. PO asalan kat sini Okey. Dengar tak macam hujan lebat lah rumah cikgu ni? Buat betul. Dengar tak cikgu? Dengar Okey. So PO tambah OQ. Maka PO tambah OQ ni kita gunakan Okey, apakah PO? PO ni ialah daripada OP 2I tolak J. Oleh kerana ni OP ni PO dia terbalik tau. So kita boleh jadikan dia dalam bentuk negatif 2I PO lah. Negatif 2I J pula. Negatif 2I tambah J lah. Okey. Tambah OQ. Okey. Ialah 4I tambah 3J. Akak ni Okey, apakah OQ? Baik, OQ kita pindahkan ni ke sebelah sana. Pindahkan aja. Kita akan dapat 4I tambah dengan 2I So jadi kita pindahkan tambah 3J tambah 2I tolak J So jadi kita punya OQ kita ialah 6I tambah 2J. Ini dalam bentuk vektor lah. Okey, tapi oleh kerana soalan dia nak buktikan Q ialah 62, kat sini dah terbuktilah. Q kalau dalam bentuk titik koordinat ialah 62. Okey, kat situlah. Alright, itu untuk titik Q. Kita tengok soalan kedua dia pula. Apa dia nak? Faham setakat ni Semua okey tak? Kita dapat koordinat ni dalam vektor kita. Okey, teruskan. Okey, untuk soalan yang kedua, buktikan R ialah 12/3. Buktikan yang ini pula. R ialah 12/3. Okey, kalau kita tengok vektor gambar rajah kita ni, oleh kerana titik T ni tengah-tengah, okey, maknanya PT dengan vektor TR adalah sama. Ya. Dia selari dan dia sama panjang lah, senang cerita. So kita boleh tulis macam ni dulu. Buat masa ni kita tulis macam ni dulu. Okey, tulis macam ni dulu. PT soalan B kita ni kita tulis vektor PT sama dengan vektor TR. Okey, buat macam ni dulu. Okey, sekali lagi PT ni dia mesti melalui asalan mengikut hukum segitiga PO tambah OT. Okey. Manakala TR ada tak jawapan TR kat sini? Tak ada. Oh, ada dah. TR ialah 52. Okey, gunakan TR sebagai 52. Kita tukarkan ataupun nak bentuk dalam IJ pun boleh juga. 5I tambah 2J. Okey, cikgu suka gunakan IJ vektor Okey. So apakah PO? Apakah PO? PO ialah daripada soalan awal tadi PO kita apa tadi? OP 2I tolak J yang ni Okey, tapi dia PO kita kena tukar dalam bentuk negatif 2I. Negatif 2I tambah J. Okey, so tambah OT sama dengan 5I tambah 2J. Okey, kita cari titik T dulu Okey, so maknanya OT kita ialah 5I tambah 2J tambah 2I tolak J. Okey, so kita pindahkan yang ni semua. Pindah ni semua kepada sebelah kiri kita lah, kanan, sebelah kanan kita.
Okay. So OT kita tambah tolak. Setelah tambah tolak, kita akan dapat OT kita ialah 7I tambah J. Okay. 7I tambah J. Buat masa ni lah. Baik. Itu OT. Okay. Kalau kita gunakan TR kita tadi, TR kita tadi sama dengan 5I tambah 2J. Okay. Kita nak cari titik R ni. TR kita tadi, kita gunakan balik, iaitu 5I tambah 2J. Okey, ikut vektor hukum segitiga, TO tambah OR sama dengan 5I tambah 2J. Okey. Cuba tengok TO ni. TO ni daripada kita dapat daripada OT tadi, cuma kita terbalikkan ya. So mana yang positif tu jadi negatif. Jadi negatif 7I tolak J sebab dia terbalik tambah OR. So ini adalah 5I tambah 2 J. Seperti inilah. Okey, so yang 7I tolak J ni kita pindah semua sebelah sana, sebelah kanan. Kita pindahkan. So maka kita akan dapat OR. Sekejap ya. Kita akan dapat OR sama dengan 5I tambah 2J tambah 7I tambah J. Bila kita pindahkan negatif 7I yang ini kita pindahkan ini semua ke sebelah sana, dia akan dapat positif balik lah. Okay. So tambah tolak kat sini kita akan dapat lebih kurang 12I tambah 3J. Okey, ini OR. Jadi apakah titik R? Kalau ikut kat sini, titik R kita ialah 12, 3. Okey, ikut vektor 12I tambah 3J. Kalau titik R, mesti melalui O dulu OR, barulah 12, 3 titik kita. Betul Dia nak buktikan tu je kan? Okey, 12, 3. Okey, so ada apa masalah setakat ni? Okey, kalau tak faham bertanya. Kalau tidak nak ulang balik, cikgu akan rakaman, boleh tengok balik Okey. Okey, so tu caranya kita dapatkan titik R. Buktilah. Okey, kedua, tentukan vektor unit arah vektor QT pula. Okey, vektor unit dalam arah vektor QT. Baik, kita kena cari dulu QT ni apa? Dia tak ada kat sini. Kita kena cari dulu QT ni apa? Apakah QT? Okey, so QT ni, vektor QT, kita buat vektor hukum segitiga macam ni dulu QT ni ialah QO tambah OT. Okey. So apakah QO? Ada tak bagi QO kat sini? QO, mana QO tadi Cikgu terlepas pandang kat sini. Kat mana QO? Ini dia. Daripada soalan A tadi QO tadi. Ini Q kita. QO QO tapi ni OQ. Terbalik, sorry. Bukan yang ini. Maksud cikgu yang ini. Ini OQ. Okey. Kalau OQ, kalau QO apa? QO yang ini. So QO akan jadi negatif negatif 6I negatif 6I negatif 2J sebab tadi jawapannya 62. Okey, OT apa? OT yang tadi kita dapat. Apa tadi? OT mana tadi? Ini dia. OT. Daripada kita dah lukis tadi. Ini OT. OT ialah 7I tambah J. Okey? 7I tambah J. Tulis kat sini. 7I tambah J. Maka kalau kita buat tambah tolak ni, dia akan dapat I tolak J.
Okay, setelah tambah tolak lah. Okay, so soalan dia minta O3 QT Oh, tentukan vektor unit dalam arah vektor QT. Okay, QT dah ada. Vektor unit. Okay, so kalau vektor unit, kita hanya perlukan simbol ni dulu. Okay, QT. Simbol dia ini, QT. Buat topi macam ni. Okay. Kemudian kalau ingat lagi, vektor QT bahagi apa nama ni? Magnitude magnitude QT. Magnitude ni panjang QT tu macam bagus macam mana. Okey, so jadi tulis balik I tolak J. Okey, apa maksud magnitude ni? Okey, skala I 1 kuasa 2. Begitu juga dengan J, okey, tambah negatif 1 kuasa 2 lah. Tengok IJ ni 1, ni negatif 1 Okey. So anggap begitu je lah. Jadi IJ kita, okey, kita akan dapat I tambah J, pembawah tu akan jadi punca 2 lah. So jawapan kita yang akhir sekali, kita boleh bagi dalam bentuk 1 per punca 2I tambah 1 per punca 2J. Okey, so ini jawapan dia lah. Kalau awak terletak akhir jawapan kita kat sini pun sebenarnya tak cukup kita kena sampai sini juga. Kena pisahkan vektor IJ. Okey, seperti inilah. Okey, so ini jawapan dia, vektor unit. Alright. So nanti boleh tengok balik video. Cikgu dah terangkan ini. Baik, ada apa masalah lain tentang vektor ni? Ada Okey, teruskan sampai pukul, kita habis pukul 10 Sempat tak nak buat beberapa soalan ini kalau boleh Sebab kalau boleh kita nak banyakkan perbincangan. Okey, kita teruskan. Ada apa-apa soalan lain? Okey, ini dia. Nombor 2A ni. Okey. 2A. Dia beri dua panjang perpenjuru bagi sebuah layang-layang PQRS masing-masing ialah 2 tambah punca 3 dan 4 tambah punca 27 cm. Hitung luas dalam cm kuasa 2 bagi layang PQRS. Okey, berikan jawapan anda dalam bentuk A tambah B punca 3. Okey, so macam mana buat soalan ni? Baik, kita bayangkan layang-layang macam mana. Layang-layang kan dalam bentuk macam ni. Okey, lepas tu dia panjang sikit kan. Ni lah layang-layang. Baik, panjang A ni, kalau tahu rumus layang-layang ni. Okey, katakan warna oranye ni A. Okey, lepas tu dengan warna hijau ni Okey, panjang daripada hujung perpenjuru ni. Okey, B. Okey, apakah rumus luas ni Rumus luas ni, luas apa orang panggil layang-layang ni ialah 1/2 A darab B. Okey, 1/2 A darab B. Okey, so maka dia dah bagi panjang tadi 2 tambah punca 3 dengan 4 tambah punca 27. Okey, ini A dan ini adalah B 2 panjang perpenjuru maksud dia lah. So jadi kita gantikan 1/2 dengan A dia ialah 2 tambah punca 3 tadi. Okey, dengan B dia ialah 4 tambah punca 27. Okey, itu yang dia bagilah. Maknanya luas ini, okay, kita cuba kembangkan satu persatu, hati-hati. Okey, kembangkan macam mana? 2 darab 4, 2 darab punca 27. Betul lah. Buat step by step lah kalau boleh. 1/2. Okey, kita kembangkan jadi 8 tambah 2 punca 27. Lepas tu punca 3 darab 4, punca 3 darab 27. Okey, jadi 4 punca 3, okey, tambah punca 3 punca 27 lah. Darab. Okey. 27.
Tak cantik lah. Punca apa nama? 27 Okey. Baik, kemudian kita boleh jadikan 1/2. Okey, 8. 27 yang ini punca 27 ni sebenarnya ialah 9 darab 3 Okey, tambah 4 punca 3 tambah punca 3, punca 27 ni ialah 3 darab 27. Satu puncakan lah. Okey. Satu puncakan lah. Okey, buat macam ni dulu. Okey. Sehingga kita dapat ini 1/2. Okey, maksud 9 darab punca 3. Macam ni Boleh jadikan 2 punca seperti ini. Tambah 4 punca 3. Yang ini akan jadi 3 darab 27 ni 81 lah. Okey, punca 81 sama dengan 9 nanti Cuma yang bahagian ini, yang ini, hati-hati sebab kena main dengan punca, kena pandai main dengan punca ni. 8 tambah 2, punca 9 adalah 3. Okey, punca 3. Tambah 4 punca 3. Tambah 9 lah. Punca 81 tu 9. Okey. Okey, sekali lagi. 1/2. Okey, 8. Ini jadi 6 punca 3. Tambah 4 punca 3. Tambah 9. Okey, 9 tambah 8 dah boleh apa ni? Jumlahkan terus lah, senang kita. Okey. Payah kita buat banyak-banyak. So, jadi 17 Okey, 17. Okey, ini 6 tambah 4. Punca 3, punca 3. Macam 6x tambah 4x. Jadi 10x kan. So, kita buat 6 tambah 4, 10 punca 3 lah senang cerita. Okey, so jadi 1/2. Okey, 17 tambah 10 punca 3. Okey. So, kembangkan 1/2 ni. Kita akan dapat lebih kurang 17/2 tambah 5 punca 3. Okey, ni jawapan je lah. Dalam bentuk A tambah B punca 3 lah. Samalah. Okey, ini ada jawapan dia. Nanti saya cikgu Okey, ni jawapan dia untuk luas dalam bentuk ini. Okey, A dia mesti tambah B. Lepas itu punca 3 Memang punca 3 kan? Punca 3. Okey. So jadi A dia 17/2, B dia 5. Itu cerita dia lah. Okey, untuk soalan nombor 2A Okey. So ada apa soalan? Setakat ni, ingat rumus layang-layang ni mesti ada 1/2. So dalam dia mana panjang perpenjuru tu, dalam tu A darab B So ini kena ingat bila masa. Okey, seterusnya soalan B. Okey, soalan B, ni log ramai tak suka log ni tapi kita cuba buat terbaik. Dia kata kat sini soalan B, log AP sama dengan 1/3 log A 24 tolak log A 3/8 tolak 6 log A 3. Cari nilai P. Seterusnya cari nilai log AP apabila A 23. Okey, tak apa. Kita tengok ni dulu. Okey, tengok ni dulu semua. Kita tulis balik dalam ruang cikgu tadi. Okey. So, okey, apa dia? Soalan B. Iaitu log AP sama dengan 1/3. Kita tulis balik just in case. Log A jadi apa? 24 tolak log A 3/8 24 tolak log A 3/8 tolak 6 log A
3. Okey. Okay, buat masa ni macam ni dulu. Baik. Alright. So 3 ni bahagi. Yang dapat tak 3 ni. Kalau kita pindah sini jadi darab Kita pindah situ kan jadi darab lah. Iaitu 3 log AP. So hilanglah 1/3 tu. Tak perlu kita tulis balik 1/3 tu. Okay. Okay. Kemudian yang sebelah sini. Mana sebelah kanan dia. Dah tak ada 1/3. Dia akan jadi log A 24 tolak log A 3/8 tolak. Okey, yang 6 ni kita jadikan kuasa log A 3 kuasa 6. Okey, 6 tu akan jadikan kuasa mengikut ukur log. Ada ukur log tersebut. Okey, siapa masih ingat lagi? Baik, kemudian 3 ni jadikan kuasa untuk P. 3 mana? 3 yang ini. Okey, yang bahagian ni 3 yang ini kita akan jadikan kuasa. Jadi log AP kuasa 3. Yang sebelah kanan ni kita boleh jadikan 1 log. Okey. Kalau perhatikan yang mana positif ini positif. Ini negatif. Yang ini pun negatif. Okey. Yang negatif tu jadi bahagi. Jadi pembawah lah senang cerita Okey, so dia akan jadi bahagi. So yang mana positif akan jadi darab. Maksudnya macam itulah. So maka darab tu atas. Pembawah dia akan jadi 3/8 3/8 dengan 3 kuasa 6. Okey, so bawah ni akan darab 3 kuasa 6. Seperti ni kita buat. Okey. So kira yang bahagian ini 24 bahagi 3/8 darab 3 kuasa 6. Kira, cuba you guys kira ni berapa ni? So dia log AP kuasa 3 sama dengan log A. Okey, apakah 24 bahagi 3/8 darab 3/6? Okey, cuba kira dapat berapa dalam bentuk pecahan pun boleh. Dapat berapa? Yang bahagian ni. Cuba kira untuk bahagian ini. Dapat apa tu? Cuba 64/729. Okey, terima kasih Nurisina. Okey, so kita dapat 64 Okey, so 64 bahagi 729. Betul kot. Okey. So, jadi daripada 3 log tadi, kita dah buat bahagian ni menjadi 1 log saja. Nampak tak? Okey, 3 je 1 log. So, jadi kiri kanan kita ada 1 log. Bermaknanya kita boleh cancel log ini menjadi P kuasa 3 sama dengan 64 bahagi 729. Okey, kemudian kita nak nilai P. Maka P jadi apa Siapa boleh tekan kalkulator? 64 bahagi 729 kuasa 3. Kuasa 3 lah. Punca 3. Apa jawapannya? Dalam bentuk pecahan pun boleh? 4/9. Betul. 4/9. Okey, dapatlah jawapan dia 4/9. Okey, ada apa soalan? Setakat ni. Okey, bahasin soalan nombor 2. Alright, so ini cara kita nak buat log panjang juga Log ni dalam kertas 2 ni nak kena mahirkan lah. Rumus log ni tak diberi sangat kena hafal setiap step ni kena tahu. Baik, untuk soalan 2 dia kata ni seterusnya ni. Seterusnya ni. Cari nilai log AP apabila A 2/3. Okey. So cari nilai log AP apabila 2/3. Okey, so jadi so untuk soalan B, cari nilai log AP apabila A ialah 2/3. Maka tadi P kita 4/9, kita gantikan A 2/3, P kita 4/9. Okey, so macam nak selesaikan ini, okey, tak susah mana pun, tetapi kita boleh jadikan dalam bentuk asas log AB, kita jadikan dia kepada log CB bahagi log
CA. Okay, ni rumus ni lah. Rumus dia ni kita jadikan pada log 10 Jadikan ni kepada log 10 supaya log 10 4/9 bahagi log 10 besarkan 2/3. Gunakan rumus ni lah. C ni, C kita jadikan base 10 Kita boleh letak mana-mana base pun boleh, tak ada masalah. Cuma lebih senang kalau kita letak C kita ni base 10 seperti ni Ni 10, ni 10. Next. Seterusnya 2/3 ni adalah kalau ikutkan 4/9 bahagi log 10 sebenarnya punca 4/9. Betul 4/9. Punca 4/9 2/3 lah. Betul tak? Sekali lagi, cikgu tunjukkan lagi kat sini. So log 10 4/9 bahagi log 10. Punca ni adalah kuasa apa? 1/2. Kemudian 1/2 tu boleh jadikan di hadapan seperti ni. 4/9 bahagi 1/2. Nampak Jadikan pembawah dia 1/2 log 10 4/9. So log 10 4/9 ni kita boleh cancel menjadi 1 bahagi 1/2. Yang ini yang kita akan dapat nilai dia 2. So itu yang dikatakan cari nilai log 10 log AP menjadi nilai kepada 2. Dia peringkat-peringkat lah. Seperti ini. Alright. Ni step by step So jawapannya 2. Alright, ada apa masalah? Ada apa masalah? Tak ada I hope so. So next soalan. Soalan nombor 3 Tengok soalan nombor 3. Baik, soalan nombor 3 kepada soalan ni bertahan juga soalan ni. Alright, soalan nombor 3 ni kepada soalan apa tu? Persamaan serentak linear, di mana kalau kita baca betul nombor 3 ni, hasil tambah digit bagi satu nombor yang mempunyai 3 digit X, Y, Z ialah 11. Dengan keadaan X, Y dan Z masing-masing mewakili digit pada tempat ratus, puluh dan sah. Dalam nombor tersebut, hasil tambah digit ratus dengan 2 kali digit puluh adalah sama dengan apa? Adalah sama dengan digit sah. Jika digit ratus saling tukar tempat dengan digit sah, nombor baru itu adalah 46 lebih daripada 5 kali nombor asal. Ini hati-hati bila baca ni. Cikgu pun memikirkan lama juga ni. Jika digit ratus saling tukar tempat dengan nombor baru itu adalah 46 lebih daripada 5 digit nombor asal, tunjukkan bahawa 95Z tambah 499X tambah 40Y tambah 46. Kemudian cari nombor 3 digit yang asal itu. So, macam mana cerita dia? Baik, kita tengok step by step. Hasil tambah digit bagi satu nombor yang mempunyai 3 digit X, Y, Z ialah 11. So yang ini, hati-hati yang ini kita letak sebagai X, hasil tambah X tambah Y tambah Z sama dengan 11. Lepas tu dia beritahu kat sini, dengan keadaan
Kita baca satu-satu. Dengan keadaan X, Y dan Z masing-masing mewakili digit pada tempat ratus, puluh dan sah. So, kita tandakan awal-awal dulu. X itu dalam bentuk ratus. Okey. Mana Y ialah puluh. Okey, ratus ni macam 100 Z ni adalah sah. Okey, so macam 100 lah Ni 100 lebih kurang lah. Okey. Ini puluh ni 10. Sah ni 1 lah. Satu kan. Okey. So, next dia kata lagi maklumat hasil tambah digit ratus dengan 2 kali digit puluh adalah sama dengan digit sah. Okey. So, hasil tambah X ratus tambah 2 kali puluh, 2Y sebab puluh tu 2Y. Okay. Sebab 2 kali 2Y adalah sama dengan apa tadi? Sama dengan mana ni? 2 kali digit puluh adalah sama dengan digit sah. Okay. So maknanya sah kita tadi Z So samakan dengan Z lah. Okay, buat masa ni dia macam ni lah. Okay, kemudian maklumat yang akhir kali ni kita tengok ini hati-hati sikit. Jika digit ratus saling tukar tempat dengan digit sah. Okay, jika tukar dengan digit sah. Okay, asalnya digit ratus. Okay, bila bertukar dengan digit sah, sepatutnya macam ni 100X. Dia sepatutnya macam ni. 100 ni untuk X tambah 10Y and then tambah Z. Sepatutnya macam ni. Tapi bila mereka bertukar, ni Z ni tukar dengan X. X ni tukarkan dengan Z. Dia akan jadi macam ni. Okay. Z. Ini X lah. Okay. Sama dengan dengan sah, nombor baru itu adalah 46 lebih daripada 5 kali nombor asal. Okey. 46 lebih. Okey, jadi tambah daripada nombor asal. Nombor asal ialah 5 kali nombor asal ialah 100X tambah 10Y tambah sah Z. Okey. Ini persamaan yang ayat terakhir tu. Okey. Betulkan sikit, tak cantik ni. Okey. Ini dia. Ini ayat terakhir ni. Ini hati-hati sikit 100Z tambah 10Y tambah X sama dengan 46 tambah 5 kali nombor asal. 100X tambah 10Y tambah Z lah. Buat masa ni Okey, kemudian dia suruh buat apa? Pada peringkat awal ni tunjukkan bahawa 95Z sama dengan 499X tambah 40Y tambah 46. Baik, so kita cuba pemudahkan yang ni. Jadi apa 100Z tambah 10Y tambah X. Okay, perlahan-lahan cikgu buat ni. Takut nanti ada yang terkeliru ni. 46. Kembangkan 5 ni. Masukkan dalam ni. Jadi 500X tambah 50Y tambah 5Z. Okay, so 5Z. Okay, so kita buat tambah tolak. Yang mana kita tambah, yang mana kita tolak, Contohnya sebab dia nak 95Z sebelah kiri. So Z ni sebelah tinggalkan sini. Yang 5Z ni kita pindah sebelah sana. Tolak Yang lain-lain tu kita pindah sebelah kanan. Okay. So jadi akan macam ni lah. 100Z tolak 5Z. Yang lain tu kita pindah sebelah kanan. 46 tambah 500X
tambah 50Y tolak 10Y tolak X. Okay, kita akan dapat apa? Tambah tolak ini X tolak 500X tolak X 499X. 499X 50Y tolak 10Y ialah 40Y tambah 46. So 100Z ini tolak 5Z akan jadi 95Z. Okey, sama tak? Sama sama dengan yang inilah. Okey, sama. Tertunjuk. Lihat kat sini tertunjuk atau terbukti. Okey, tulis kat sini tertunjuk Okey, tertunjuk. Alright, so soalannya seterusnya tu, ini pun kena hati-hati. Kemudian cari nombor 3 digit yang asal itu. Maknanya cari nilai X, Y dan Z. Alright, ini kena hati-hati. Sebab kita perlukan ni. Ni dua ni dulu. Dan ini juga. Kita perlukan ini juga. Kita gantikan Z ni. Okay. Gantikan Z. Yang Z kita ni. Gantikan ini ke dalam ni. Buat tu dulu. X tambah Y tambah X tambah 2Y sama dengan 11. Okay, kita buat kat sini So dia gantikan, dia akan jadi X tambah Y tambah X tambah 2Y tadi Z. Okay. Samakan dengan 11. Lepas tu kita kembangkan tambah tolak senang cerita X tambah X jadi 2X. Ni tak payah bracket pun tak apa ni. Confuse lah. Okay. Tambah 3Y samakan dengan 11. Okay. Kemudian cikgu ambil X iaitu 2X sama dengan 11. Okay. Tolak 3Y and then X kita ialah 11 tolak 3Y bahagikan dengan 2. Baik, cikgu gunakan X cikgu ni tadi. Yang ini. Okay, gunakan X cikgu. Yang cikgu dapat tadi. Cikgu ganti kat sini. Sini boleh. Okay, kita ganti kat sini. Kemudian Z tadi. Yang Z yang ini. Okay, cikgu gantikan dengan yang tadi. Z kita iaitu X tambah 2Y. So, maknanya kita gantikan Z. X tambah 2Y. Kat sini satu. Okay, tunjukkan kat sini Okay, gantikan situ. And then X ni, kita ganti kat sini. Supaya semua tu dalam bentuk, tak silap cikgu, dalam bentuk Y lah. Okay. So, macam mana kita ganti tu? Kita ganti macam ni dulu So, hasilnya, 95 Z tadi ialah X tambah 2Y. Okay, sama dengan 499. X tadi ialah 11 tolak 3Y bahagi 2. Okay. Tambah 40Y. Okay. Tambah 46. Dah gantikan. Okay. Untuk bahagian tertunjuk tu lah Alright. Dan cikgu nak bentuk semua ni dalam bentuk Y. Jadi yang X kita ada satu benda X kat sini. Okay, yang mana? Yang ni. Ada lagi satu X kat sini. Okay. Kita gantikan dengan ni balik. Gantikan. X supaya 95 X ialah 11 tolak 3Y per 2. Tambah 2Y sama dengan 499. 11 tolak 3Y per 2. Okay. Tambah 40Y tambah 46. Okay. So panjangnya memang panjang. Okay, tak apa. Kita cuba pemudahkan. Pemudahkan lagi. Dengan kita pemudahkan, okay, yang pembawah ni 2, kita per 2 kat sini juga, okay. So dia akan jadi pembawah ni, kita mudahkan ini dulu.
Okay, kita buat step by step takut nanti ada yang terkeliru ni. Tak apalah, kita habiskan soalan ni untuk malam ini. Nanti kita sambung untuk minggu depan Cerita ni memang panjang. So samakan 2 tambah 4y lah. Okay. Sama dengan 499 tolak 11 sorry guys. 11 tolak 3y per 2 tambah 40y tambah 46 lah. Okay. Kemudian cikgu darab semua ni dengan 2 sebab nak hilangkan pecahan 2 tu. Cikgu darab semua ni, kita darabkan dengan 2. Okay, apa akan jadi kalau kita darabkan dengan 2 So ini hilang, ini pun hilang. Ini darab 2, ini darab 2 lah Ini darab 2 dan ini pun darab 2 lah. Okay, so kalau kita darabkan semua dengan 2, dia akan jadi macam ni lah. 95, kita biarkan dulu. 95, 11 tolak, okay, ini dah boleh tambah tolak kat situ. Menjadi tambah y. Okay, 2 pecahan tu dah hilang. Okay, 11 tambah y. Yang sebelah sini akan jadi 499 kurungan 11 tolak 3y. Okay, 40y tu akan jadi 80 sebab darab dengan 2. 46 tu akan jadi 92 lah. Sebab darab dengan 2. Okay. Kemudian kita kembangkan 95. Ni kembangkan. Okay. 95 darab 11 berapa? 95 darab 11. Berapa Alamak, cikgu juga kereta gila. 1045 1045 tak silap cikgu. Okey. Dengan 95y tambah 95y. Okey, dengan 95y sama dengan 499 darab 11 5489 tolak darab dengan 3 1497y, okey, tambah 80y tambah 92. Okey, so hati-hati Okey, so mana yang y kita kumpulkan sebelah kiri, ni y, ni pun ada y. Okey, kita kumpulkan semua y ni ke sebelah kiri. Tambah tolak Mana yang tak ada y tu kita kumpulkan sebelah kanan. Senang cerita macam tu. Kita kumpulkan sebelah kanan. Okey, yang ni semua dah kat kanan. Okey. So dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Iaitu 95y terpindah tambah 1497y tambah 80y sama dengan 5489 tambah 92 tolak 1045. 95y tambah 1497y tambah 80y. Kita akan dapat bila kita tambahkan lebih kurang 1512y. Yang sebelah kanan ni bila kita tambahkan kita akan dapat 4536 4536. Jadi y kita 4536 bahagi 1512. Okay. So apa jawapannya? Y sama dengan apa? Y sama dengan, tak silap cikgu, bila dibahagikan ni kita akan dapat jawapannya 3. Okay. So Y dah dapat 3. Kemudian untuk nilai X dengan Z tadi, okay, gunakan ni X dengan Z. Z tadi yang inilah. Okay. So dapatlah nilai-nilai yang kita nak tadi, iaitu nilai X, okay, awak cari sendirilah dengan nilai Y, nilai Z. Okay.
Bila Y dah tahu, kita boleh dapatkan nilai X dan nilai Z. Ini awak cuba cari sendiri apa jawapan dia. Okay, so Y cikgu dah tunjukkan. Alright. Okay, ada apa-apa soalan tak? Setakat ni. I hope not. Alright. Okay, cikgu rasa setakat ini sajalah sebab nak bincang soalan seterusnya ni agak lama juga. Kita bincang minggu depan lah ya. Next question, itu soalan nombor 4 lah. Senang cerita. Okay. So, ada apa-apa soalan setakat ni? Tak ada ya? Okay, cubalah awak cari nilai Z dengan nilai X tu. Apa dapat sekarang? Okay, nilai Z dengan nilai X. Apa yang kamu dapat sekarang? Okay, so nantilah boleh buat cuba nanti. Okay, so setakat ini saja. Thank you for kami. Nanti minggu depan kita buat lagi kelas pada hari Jumaat lah ya. Kalau boleh. InsyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Okay, so good luck for your exam next week. Untuk fizik, kimia dan biologi. Helmet akan muncul minggu hadapan seterusnya ya. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Alright. Yeah. Okay, thank you everybody. Dah.